Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu lagi kita pada hari ini. Okay, untuk hari ini kita nak masuk topik 3. Sebelum ni saya ada bagi nota topik 3. Hari ini saya nak tunjukkan video amali tentang pemasangan perisian komputer di bawah subtopik persekitaran sistem operasi. Okey, so kalau awak tengok dekat ni kan, dekat saya punya rancangan mengajar ni. Okey, kita berada dekat sini okey. Menyatakan persekitaran sistem operasi. Okey, then dekat bawah tu ada banyak lagi subtopik seperti Windows Explorer, Search, Recycle Bin, Taskbar, Menu, Gadget sehinggalah Command Prompt. Okey, so Command Prompt ni saya dah masuk hari tu, saya dah skip yang lain, saya masuk dulu Command Prompt dan sedikit tentang Snipping Tool. Dan mungkin sebenarnya awak dah ada beberapa yang awak dah tahulah, tapi saya tunjuk juga, kemungkinan ada yang tak tahu. Okey, so saya akan cepatkan je video ni, tak nak lama sebab tak nak nanti dia terlalu berat, susah awak nak download. Okey, so kita nak masuk dekat dekat apa tu? Kita punya Windows ni, persekitaran Windows lah saya nak terangkan. Okey, so awak tahu yang ni adalah start button untuk Windows. Okey, start, bila awak start ni, okey, adalah persekitaran seperti menu-menu yang disusun mengikut alfabet. Contohnya ni kan, A, B, C, D. Jadi kalau kita ingat, mudahlah. Okey, so kalau kita tengok kat sini dia ada search kan. Search tu kat sini Contohnya awak tak ingat, nak cari control panel, tak ingat kat mana letaknya, so kita boleh just type je control panel. Okey, dah ada dah tu. Jadi kita klik je lah control panel tu, nampak, dan keluar. Klik dan dia dah keluar lah kita punya control panel. Sebenarnya dekat control panel ni ada search lagi, sebab control panel ni ada banyak kan, dia control kita punya PC, lebih kurang macam setting lah. Okay, kita punya desktop, network kita, firewall dan sebagainya. So contohnya saya nak cari printer. So kita boleh type juga kat sini printer, enter. Okay, nampak tu dia dah keluar printer, device and printers. Ni okay, keluarlah. So macam PC saya ni ada printer, dia detect tapi saya tak adalah sebenarnya. Printer brother ni mungkin dia network, tapi yang saya pakai yang ni, yang default on the right ni, maksudnya dia default. Okey, so saya pakai sebenarnya bukan ni saya punya yang ni. Dia salah tanda, jadi kita boleh set as default printer. Okey, so jadi yang OKI PCL6 kelas ni dah tak jadi default lah. Yang default ni adalah OKI C711. Okey, so itu adalah untuk searching. Okey, saya tutup. Apa lagi? Okey, recycle bin. Okey, ni recycle bin biasanya dia ada dekat desktop. Okey, saya rasa semua tahu. Recycle bin ni fungsi dia adalah untuk membuang kita nak buang kita punya file-file yang kita tak guna, dia akan simpan dalam, dia akan buang dalam recycle bin. Maksudnya dia tak buang terus. Okey, jadi kita sebenarnya boleh restore balik apa yang kita delete dalam recycle bin, kecuali awak permanent delete, permanent delete. Okey, so ni adalah recycle bin. Jadi kalau kita open, okey, ni kan, bila open, ni adalah semua file-file yang saya dah delete. Okey, file-file yang saya dah delete. Jadi kalau saya nak buang, just tekan delete lah.
Jadi dia akan keluar ni. Are you sure want to permanently delete this file? Betul-betul nak buang tak? Jadi saya akan kata yes, saya nak buang habis. Okey, katalah saya nak restore. Maksudnya saya tersalah delete, jadi saya nak restore. Kita boleh pergi dekat recycle bin. Contohnya saya nak restore gambar ni, tapi pastikan dulu awak tahu kat mana original location, kat mana awak simpan. Dia akan restore kat mana lah kamu punya file. So kalau tengok kat sini, dia letak dekat user multimedia dekat desktop. So dekat desktop lah, nanti kita akan cari dekat desktop. Okay, so yang saya nak restore file ni DSC7765. Jadi saya akan klik kanan dan klik restore. Okay, klik restore. So kita tengok balik ada tak DSC. Ni dia dah ada semula gambar ni. Okay, file ni dah ada lah. Okay, jadi macam mana kalau kita nak terus permanent delete? Maksudnya saya nak delete terus, tak nak masuk dalam recycle bin. Jadi saya boleh klik dekat keyboard awak, Ctrl Shift Delete. Betul ke? Shift Delete. Saya pun dah buat. Okay, sorry. Tak ada control Tekan Shift Delete sahaja. Dekat keyboard, Shift dengan Delete. Okay, jadi are you sure want to permanently delete this file? Okay, ingat file ni DSC7765. Okay, saya klik yes. Jadi kalau saya buka semula recycle bin ni, okay, dah tak ada dah. Dia tak masuk dalam recycle bin. Jadi kalau nak buang semua, awak boleh klik satu, tekan dekat keyboard Ctrl A. Ctrl A. Okay, dan terus delete. Okay, delete. Okay, so are you sure want to permanently delete this file? Klik yes. Jadi saya galakkan untuk kamu semua rajin-rajin buang dekat clearkan recycle bin. Sebab apa? Bila kita clearkan recycle bin ni, dia akan recycle apa yang simpan dalam recycle bin ni, dia simpan dalam memori kita juga. Okey, jadi bila kita delete, dia dapat kurangkanlah saiz memori kita. So saya klik yes. Okey, 100% complete dah. Dah siap dah. Okey, dah kosong dah kita punya file tadi. Okey, apa lagi dalam topik ni? Taskbar and menu. Okey, taskbar and menu. So menu yang tadi ni lah kat sini, ni menu-menu. Dan taskbar ni dekat bawah ni. Yang ni kita panggil taskbar. Nampak tak? Alamak. Okey. Saya kena drag sikit. Okey. Yang kat bawah ni kita panggil taskbar. Dekat taskbar ni ada software ataupun aplikasi yang saya dah pinkan dekat bawah. Sebab saya nak senang. Saya malas nak buka start. Okey, then nak buka start, nak cari tak ingat. Okey, jadi macam yang ini Telegram ni yang memang saya dah buka. Bila dah buka pun dia akan duduk dekat taskbar juga. Okey, contoh macam snipping tool ni. Snipping tool ni saya tak buka lagi, tapi saya dah pinkan dekat taskbar. Jadi macam mana cara kita nak pinkan dekat taskbar? Okey, ataupun kita nak unpin. Contohnya saya rasa snipping tool ni saya dah jarang guna. Jadi saya nak unpinkan, just klik kanan dan klik. Okey, saya nampak tak? Okey, klik kanan dan ambil unpin from taskbar. Okey, unpin from taskbar. Klik kat sini. Okey, dah tak ada lah. Dah tak ada dah snipping tool. Okey, kalau saya nak pinkan dekat taskbar, saya akan cari contohnya calculator. Saya nak pinkan sebab saya selalu guna calculator. Contohnya, jadi saya klik kanan. Ni unpin from start Yang unpin from start pun boleh juga kalau kita nak cari yang cepat. Okey, tapi dekat taskbar ni lagi cepat lah. Dan ambil more dan klik pada pin to taskbar.
Okey, tengok tu dia dah ada dah pin dekat taskbar. Okey. Okey, apa lagi dekat taskbar? Okey, dekat taskbar juga. Dekat taskbar ada juga, okey, dia ada start, ada search. Yang ini adalah task view. Okey, nampak tak? Sorry. Bila saya klik task view ni, okey, dia akan buka segala apps yang kita dah buka. Jadi kita boleh pilih. Contohnya saya nak buka dekat PowerPoint ni. Okey, dia akan keluarlah. Okey, saya klik lagi. Saya nak tengok dekat RMM saya tadi tu, RMS tadi, rancangan mengajar saya, dia akan keluar balik. Okey, kemudian dekat taskbar ni juga ada apa lagi Okey, dekat sebelah sini. Dekat belah sini ni dia ada notification. Kalau kita ada set, kita notification apa? Ada banyak lah, saya punya email. Okey. Dan ada virus dan sebagainya. Kalau saya nak tutup, tak nak tengok notification tu, saya buang je lah. Okey, kemudian ada jam. Okey, dekat taskbar ni ada jam dan juga tarikh. Jadi kita boleh tengok lah. Kat sini dia punya tarikh. Okey, so contoh saya nak tengok tarikh Oktober. Dia keluar lah. Ni kita boleh set event juga untuk kita punya reminder. Okey, dekat reminder ni kita boleh set juga. Okey, nampak ni. Okey, kita punya kalender dan cakaplah ada meeting. Ada meeting, dia akan masuk dekat kita punya email. Start pada pukul 8. Contoh 8 AM hari ni 2 November, and pada 9 AM. Ni kalau kita nak reminder 15 minit ataupun saya nak letak 5 minit lah. Okey, show as free. Then boleh save. Ni location KKMT event. Okey, kalau nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. So boleh save. Okey, nampak tu dah ada dah meeting kita. Senang juga macam ni. Okey, kemudian yang ini adalah bahasa language kita. So kita menggunakan language English. Boleh juga English Malaysia, ataupun kadang-kadang kita buat tulisan Jawi. Bila kita nak buat tulisan Jawi, kita kena tambah add a language. Kalau tak, dia tak akan detect. Ni Arabic ni kan. So kita kena ambil lah ni Arabic Algeria ke Arabic Egypt lah. Okey, dan kita klik next. Set as my Windows display language dan install. Okey, dia ada proses sekejap lah. Nanti dia akan keluar dekat bawah tu kita punya language tu. Maksudnya kalau awak tak pilih language Arabic tu, tulisan tu tak akan bertukar jadi Jawi walaupun awak tulis dah pilih font Jawi. Jadi kena pilih kat sini dulu Okey, sementara dia tengok install tu, kita tengok dulu apa lagi. Ni saya punya ni tak apa. Okey, ni speaker. Okey, speaker macam biasalah. Dia ada pilihan speaker. So macam saya punya PC ada speaker yang internal punya. Okey, yang dah ada dekat dalam CPU tu. Satu lagi speaker luar yang saya pasang yang lebih kuat lah. Okey, jadi macam saya buat kerja-kerja video editing memerlukan speaker yang kuat. Okey. Dan dekat belah ni adalah, sorry saya zoomkan. Ini adalah untuk network lah, internet. Jadi kita boleh klik network internet setting kalau ada setting yang kita nak buat. Okay, kemudian ada hidden icon. So dia kena hiddenkan icon lah supaya tidak terlalu banyak dekat bawah ni, dekat taskbar ni. Jadi yang ni adalah untuk virus
Ni Telegram, ni OneDrive. Tengok ni. Okey, dah keluar dah saya punya reminder untuk meeting. Okey, so saya boleh snooze. Snooze ni maksudnya nanti dia akan remind semula ataupun dismiss. Okey, saya dah alert. Okey, so saya dismiss je lah. Okey, apa network tadi ni kan. Okey, yang ni adalah people. Okey, tak apa. Ni tak ada kaitan. Okey. Okey, saya tutup dulu. Ada beberapa lagi ni seperti snipping tool, file and folder. Okey, saya tak nak video ni terlalu lama, takut berat nak download. Jadi saya stop dulu, nanti saya akan sambung semula. Okey, sekian, terima kasih.